Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung daripada semalam. Kita masih duk bincang dan bahas masalah hayawan yang kita buat korban. Kesimpulan daripada semalamnya mengikut pendapat ulama Maliki, binatang yang afdal kita korbani iaitulah kambing, kemudian lembu dan unta. Afdal karena dibilangkan kambing dagingnya paling sedap. Ulama Syafi'iyah dan juga Hambali mengatakan afdal kita buat korban ini unta, lembu, kambing. Sama juga dengan pendapat ulama Hanafi. Afdal korban iaitulah yang terlebih banyak daging. Pentafsiran ibarat-ibarat mazahib secara lanjut seperti ternyata di bawah. Para fuqahaul Hanafiyah, mereka berpendapat apabila bersamaan hayawan itu pada daging dan harga, maka yang afdalnya ialah hayawan yang paling sedap nasbah daging. Kalau harga sama, binatang pun sama, kita ambil daging paling sedap, itu afdal. Maka seekor kambing itu afdal daripada seekor lembu dibahagi 7. Satu ekor kambing dengan sebahagian daripada 7 daripada seekor lembu, lebihnya kita buat gerbai dengan seekor kambing apabila bersamaan kedua pada harga dan daging. Maksud bersamaan kedua ni, kalau kita katakanlah kambing seekor harga 500, daging satu bahagia harga 500, harga sama. Bukan daging seekor lembu dah, seekor lembu tak sama dah. Kalau kambing seekor harga 500, lembu harga 500, kemudian kita cek daging pula. Bila kita semula sudah ni, kalau kambing dapat daging 10 kilo kita kata, dan lembu sebahagian hak daripada 7 pun dapat 10 kilo, harga sama banyak, daging pun dapat sama banyak, mana afdal kita nak gerbai? Ulama Hanafi kata afdal kita gerbai seekor kambing. Itu kalau sama banyak. Jadi mafhum di situ, kalau satu bahagian daripada seekor lembu tu harga sama banyak, tetapi bila kita bila daging, bila kita timbang daging hak sebahagian daripada seekor lembu lebih daripada seekor kambing, maka afdal kita gerbai sebahagian daripada lembu tadi. Jadi kalaulah satu bahagian 500, seekor kambing pun 500, bila kita tilik kepada daging satu bahagian daripada lembu dia dapat 15 kilo masalan. Kalau kambing seekor 10 kilo, maka di situ afdalnya kita kurban dengan sebahagian daripada seekor lembu. Itu pentafsilannya.
Jadi dia cik laik lagi lah, dia kira halusi lagi situ mana afdal. Kita tidak bahas memada tidak memada, kita bahas masalah afdal yang mana paling banyak nasabah pahala. Di situ. Dan jika 1/7 daripada seekor lembu itu terlebih banyak daging, maka iaitu afdal daripada seekor kambing. Daripada seekor kambing. Dan kibas afdal daripada anak lembu. Anak lembu yang syarat kena cukup umur lah. Anak lembu tak cukup umur tak boleh kita dakwah gerbeh. Dan insya-Allah kita akan sapa tajuk kita umur binatang yang dibuat korban. Di sini pendapat ulama Hanafi, kalau lembu dia syarat kena cukup 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga, sama dengan pendapat fuqaha Syafi'iyah. Anak lembu seekor dengan kibas mana lebih kibas apabila bersamaan pada kedua. Dan jika sebaliknya, maka anak lembu itu afdal. Kalaulah anak lembu itu lebih daripada kibas dan sebuah daging, maka lebih anak lembu, anak lembu yang cukup umur tadi. Dan yang warna putih yang mempunyai tanduk itu, binatang yang warna putih, binatang ni kalau kita nak cari betul-betul putih semacam baju hak kita duk pakai ni, tak ada. Warna nak keluar putih, nak kuning sikit-sikit lah. Warna tu lebih afdal daripada warna yang lain. Kalau lembu ni, dia ada lembu warna hitam. Tak tahu pun warna nak merah sikit-sikit. Maka kita cari lembu dan warna yang nak keluar warna-warna putih sikit-sikit. Yang putih terus dia tak ada juga. Dia payah kita nak jumpa. Itu dia tiba warna. Kata fuqaha ul-malikiyah, itu dalam pendapat Hanafi. Kita ambil tahu mazhab dia sikit sebanyak. Ulama Maliki kata afdalnya kambing, kemudian lembu. Jadi itlaq, kambing lebih daripada lembu, kemudian unta. Sebab di sisi mereka ni dia bila katanya kambing lah daging yang paling sedap, maka dia bila hak tu lah afdal. Yang jantan lebih afdal daripada yang betina semata-mata. Boleh ke tidak kita nak gerbel lembu betina, kambing betina, unta betina? Jawabnya boleh. Tapi yang aulanya, yang comelnya kita gerbel hak jantan. Ambil hak jantan tu boleh. Yang warna putih afdal daripada warna hitam. Dan bermuafakat akan mereka ni oleh fuqaha Syafi'i dan juga Hanabilah tentang ditafdilkan, mana dilebihkan, bukan tafdil, dilebihkan warna putih pada warna hitam. Sini sama. Mana ulama Maliki pun baik, ulama Syafi'i kita pun sama, mazhab Hambali pun sama tentang bak warna ni, yang putih lah yang paling afdal. Sama juga dengan pendapat dalam fuqaha Hanafi pun sama juga. Pendapat ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah, dua mazhab. Dia kebanyakan dua mazhab ni dia tak jauh sangat. Asal Imam Syafi'i pun dia guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu dua pendapat ni kebanyakan hanya duduk sekali. Sama lah kebanyakan. Afdal hayawan berkorban itu unta. Cari unta seekor kalau ada, kerana banyaknya daging. Kalau tak ada unta, kemudian lembu, kemudian kambing, kemudian biri kita panggil biri. Oleh kerana kambing itu dagingnya terlebih lazat daripada daging biring-biring. Daging kambing ini dia paling sedap lah, kerana sebuah kali kita makan daripada daging biring.
Kemudian yang dimusyarakahkan pada seekor unta, satu bahagian daripada seekor unta. Selepas tu ataupun seekor lembu, ada satu bahagian daripada seekor lembu. Jadi berkongsikan kita ambil satu bahagian. Maka 7 ekor kambing itu afdal daripada seekor lembu. Satu orang dia gerubah seekor lembu. Dia tak ada bagi dak pakaian dia punya sore dia. Dia bela lembu, dia buat kurban untuk diri dia sore. Seekor lembu tak ada belah bagi apa dak 7 dak. Satu orang ni dia bela kambing. Dia kurban dengan 7 ekor kambing. Mana lebih dua tu? Jawabnya lebih yang kurban dengan 7 ekor kambing. 7 nyawa? Tak, 7 nyawa. Maka 7 ekor kambing itu afdal daripada seekor unta ataupun seekor lembu. Kerana daging kambing itu terlebih sedap. Dan seekor kambing itu afdal daripada yang diistirak, yang dibahagikan pada seekor unta. Kambing seekor dengan satu bahagian daripada unta mana lebih? Hanya mazhab kita ni, pergi molek mazhab kita, kambing seekor lebih daripada unta satu bahagian. Kambing seekor lebih daripada lembu satu bahagian. Kalau unta seekor, kambing 7 ekor, lebih kambing 7 ekor. Kalau lembu seekor, kambing 7 ekor, lebih kambing 7 ekor. Ada kambing ni lebih lah dia ni daripada unta lagi. Dan kibas itu terlebih afdal daripada ghanam. Ghanam ni kambing betul lah, kambing baik. Kambing takut kaya hujan. Kambing bulu betul lah kambing ni. Dia kambing, ada setengah dia panggil kambing biring selagi tu, atau panggil kibas. Ini kambing betul-betul ya. Jadi kambing sama kambing dah, cuma kita panggil kambing tak Arab tak panggil kambing. Arab panggil kibas, kibas. Ghanam, ghanam. Jadi mana afdal ghanam dengan kibas? Afdal kibas. Abang Nabi berkorban dengan kibas. Kabshaini al-aqranaini. Tak, Nabi berkorban tu sebagai tibak sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan kibas. Nabi tak ada korban dengan kambing dak, hak pada satu hadis dia korban dengan kharuf ataupun kibah, hak tula biring rumah kita. Ia juga sebaik-baik daging. Kibah ni daging yang paling sedap. Karena hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah ibn Samiti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairul udhiyati al-kabsul aqranu. Maksudnya sebaik-baik udhiyah itu kibas yang mempunyai tanduk. Sebaik-baik kurban kibah yang ada tanduk. Jadi kalau kibah yang tidak adanya tanduk dengan yang adanya tanduk, lebih yang ada tanduk lagi daripada yang tidak ada tanduk. Padahal kalau kita kira mari tanduk tu bukan kita makan pun. Itu semata sunnah Nabi. Nabi berkorban dengan 2 ekor kibah yang bertanduk. Kabshainil aqranaini. 2 ekor kibah yang bertanduk sebagai itibak sunnah Nabi. Dan biri-biri jantan itu afdal daripada kambing betina. Hak dalam mazhab kita dah ni. Biri jantan dengan kambing betina mana lebih? Lebih biri jantan lagi daripada kambing betina. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matil udhiyatu al-jaza'u minad dha'ni. Sebaik-baik udhiyah itu ialah biring-biri jantan. Biring jantan lebih daripada hak betina lagi. Pendapat yang asah pada mazhab Syafi'i, yang jantan itu afdal daripada yang betina.
Ikut kalau lembu pun lembu lah, kalau unta pun unta lah. Kalau kambing pun sama juga. Mana afdal unta betina dengan unta jantan, lebih hak jantan. Mana afdal lembu jantan dengan lembu betina, lebih lembu jantan. Kambing betina, kambing jantan, lebih kambing jantan. Itu afdal. Itu pendapat yang paling asah dalam mazhab kita Syafi'i. Dan yang dikhasi itu afdal daripada kambing betina di sisi fuqaha Hanabilah. Ya kapuh sebab dua mazhab sebut tadi. Jadi kalau binatang yang dikhasikan, yang dikasihkan butir, dua telur dia dikasih, pasal dia gemuk, afdal daripada kambing betina. Ini di sisi ulama Hambali. Jadi bukan musim mazhab kita dak, ini pendapat Hambali. Karena dagingnya terlebih baik. Dan yang tidak berkhasi itu afdal daripada yang dikasih pada dua mazhab. Sama-sama lembu belaka. Lembu seekor ni yang dikasih, lembu seekor lagi yang tidak dikasihkan biji dia, maka lebih yang tidak dikasihkan lagi. Nasabah memadai sah dua-dua. Tapi kelebihan dia tak sambung pada dua mazhab, yakni mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Kedua mazhab sana. Hayawan yang gemuk itu afdal daripada yang kuruh. Sebab bila kuruh ni daging dia kurang. Kalau hak gemuk daging dia banyak. Adapun kalau yang bersangat terkuruh, kuruh berdoah, kuruh sangat, hak tu bukan afdal, tidak sah kurban daripada awal lagi. Pasal yang ternyata kurus, hak tu tak sah. Firman Allah Ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulubi." Sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Di mana tempat kita nak? Pada lafaz yu'azzim sya'airallah. Sebab tu berkata Ibnu Abbas, murad dikehendaki dengan ta'zim pada kata yu'azzim. Yu'azzim sya'airallah tu, iaitulah berkorban itu hendaklah dipilih dari binatang-binatang yang gemuk-gemuk dan sempurna keadaan. Bila kita nak korban, kita cari hayawan yang paling gemuk sekali, kita ambil hak tu korban. Itu ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang ayat, pada ayat yu'azzim sya'airallah, mana membesarkan syariah, syiar-syiar agama Allah. Mana bila kita nak buat korban ni, kita carilah binatang yang paling besar, yang paling gemuk. Hayawan yang berwarna putih itu afdal daripada warna kelabu dan warna hitam. Dari yang putih lebih afdal daripada yang kelabu, lebih afdal daripada yang hitam lagi. Yang hitam tu kurang sikit, yang kelabu pun kurang, yang moleknya yang warna putih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kibas yang berwarna putih kedua. Hadis tu banyak kali sebut, dhaha Rasulullah bil kabshaini al abyadaini atau kama qala. Nabi kita berkorban dengan kibah yang warna putih kedua. Para fuqaha berittifaq pada sebulak suara, satu suara di atas tartib warna-warna hayawan yang dibuat korban. Pada pendapat mazhab Syafi'i dan juga Hanabilah, iaitu yang warna putih itu afdal daripada kuning. Kalau lembu
lembu putih dengan lembu kuning ataupun lembu nak merah sikit-sikit, maka putihlah afdal. Kemudian berdebu tanah. Maksud berdebu tanah ni mana warna kelabu. Kemudian warna merah. Kemudian warna yang bercampur antara putih dengan merah di tubuh dia. Ada yang putih, ada yang merah. Kemudian akhir sekali tertib warna ni yang warna hitam. Jadi yang hitam tu akhir sekali. Kita di hari ni kita pilih mana lembu yang boleh buat gerbai je. Dari segi fadilat tu kita tak pilih dah hari ni. Kita cari lembu yang mana boleh buat gerbai, yang tidak ada cacat dan cedera, yang sah, yang cukup umur, sudah. Harga jangan terik sangat. Kita pilih tu. Dia tinggi sangat tu kita tak ada juga. Tapi kalau lembu tu kita nak buat hak cara afdal sengerti, kita pilih syarat jangan tidak ada cacat dan cedera. Lepas tu cari warna pula hak afdal sekali, warna putih. Cari hak tu. Hak tu hak afdal. Umur hayawan yang dibuat kurban. Ni kita nak bicara umur pula. Binatang yang kita nak buat kurban ni, binatang dia umur berapa tahun. Kalau unta, kalau lembu, kalau kambing, dia ada umur dia. Para fuqaha berittifaq mengatakan harus berudhiyah dan berkorban dengan hayawan yang tanggal gigi manis daripada binatang unta. Bila gigi depan dia tubik tu, boleh kita nak buat gerban tangga. Tapi kalau kita nak tengok di tangga tu, dia payah juga. Kadang-kadang hari ni dia mau sengaja cabut, ada juga nak jual lembu. Bila kita tengok lembu, dia tahu kata kita ni orang selek. Bila nak beli lembu nak buat gerban akikah, kita tengok di gigi. Asal kita nak tahu umur tu, dia tak ada surat beranak. Kalau orang tak apa pula surat beranak dah. Mana nak tengok surat beranak lembu umur berapa tahun dah, tak ada buat. Lepas tu tengok di gigi. Bila tengok di gigi, balik orang yang jual lembu tu dia sidik, tipu, cabut gigi lembu dulu. Umur tak siapa. Tu kita tak ada apa dah. Tapi kalau betul-betul dia tanggal gigi, boleh, tak ada apa dah. Boleh kita buat gerbai. Tanggal gigi manis. Binatang unta, lembu dan kambing. Akan tetapi mereka ikhtilaf dan berselisih pendapat tentang biri-biri jantan. Kata fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah memadai kurban dengan biri-biri jantan yang besar atau penggemuk, umurnya 6 bulan dan masuk pada bulan yang ke-7. Muda sangat. Paling-paling kurang umur 6 bulan. 6 bulan cukup. Masuk bulan yang ke-7 boleh kurban. Bukan mazhab kita ni. Paling mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kalau biri jantan hak besar gemuk-gemuk, bila umur 6 bulan masuk tahun bulan yang ke-7, maka boleh kita nak buat gerbai. 6 bulan besar makna kibah. Tak ada besar lagi kira-kira. Pendapat ini juga adalah pendapat sebahagian daripada fuqaha Maliki. Bukan semua tak. Ada sebahagian ulama Maliki yang memberi pendapat semacam ulama Hanafi dan juga Hambali, iaitulah bila biri jantan tu umur 6 bulan masuk bulan yang ke-7, dia tidak kira tanggal gigi ke tidak tanggal gigi ke, maka boleh kita buat gerbai. Dalam mazhab dia. Dalam mazhab kita tak boleh. Tanggal gigi syarat lepas daripada 6 bulan ke atas. Tapi kebanyakan 6 bulan tak tanggal gigi lagi. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'ul jaza'u minad dha'ni dhahiyatan
Maksudnya memadai berkorban itu daripada biri-biri jantan. Biri jantan boleh kita korban. Dia tidak kait kata tangga, kata tangga, dia tak ada sebut pada hadis. Biri jantan boleh dia buat korban. Al-jaza'u pada hadis itu dari segi bahasa Arab, dia gunanya anak biri-biri yang belum lagi tanggal gigi manis. Itu mazhab dia. Kalimah al-jaza'u, al-jaza'u tu dari segi lugah Arab dan bahasa Arab, anak kambing biring yang belum lagi tanggal gigi depannya. Kalau gitu, kalau kita kata dia besar, boleh kita buat korban. Ini dari pendapat ulama Hambali. Hak kita tak boleh. Dan juga ulama Hanafi. Tengok mazhab kita lah. Berkata fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha Malikiyah, pada pendapat yang rajih di sisi mereka itu, memadai berkorban itu dengan biri-biri jantan apabila cukup umurnya 1 tahun dan masuk pada tahun yang kedua. Ini sama. Kambing dengan biri dia tak sama cukup umur kalau kira tahun. Kalau kambing 2 tahun cukup masuk tahun yang ketiga, sama dengan lembu. Tapi kalau kami biring, kita bela 1 tahun cukup, masuk tahun yang kedua, boleh dah. Walau masuk sehari pun tak apa dah. Tapi kena tanda molek surat beranak dia. Tarikh lahir, tarikh beranak dia tu, tanda 1 hari bulan, berapa hari bulan, sebab kita nak bila tahun. Kalau berasa bobo ingat, tu tak boleh aku tu. Kalau tanda molek. Kambing hak nombor 2 ni sekian tarikh. Kambing hak nombor tu sekian tarikh beranak. Kita tanda. Tak. Bila kita tengok tarikh, cukup setahun dah, boleh kita buat korban. Itu kalau kambing biring. Kalau kambing biasa kalmu tanda, mudah. Kalau ingat pun, bulan puasa tahun lalu, bulan puasa tahun ni cukup setahun. Lepas raya boleh. Kalau kita ingat. Tak. Kerana hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, dhahu bil jaza'i minad dha'ni fa innahu jaizun. Maksudnya berkorbanlah kamu dengan biri-biri jantan. Sesungguhnya harus ya. Boleh kita korban dengan biri jantan. Kemudian kita tengok kepada pentafsiran fuqaha mazhab tentang umurnya berapa tahun, kita sebut secara tafsil. Adapun umur hayawan an'am, umur hayawan yang kita buat berkorban ni, yang memadai pada berkorban pada pandangan para fuqaha itu seperti ternyata di bawah. Kata fuqaha Hanafi, ni umur mazhab Hanafi. Kambing umurnya cukup setahun dan masuk tahun yang kedua. Dia tak serupa kita lah ni. Kita kalau kambing 2 tahun, kalau biring setahun. Ulama Hanafi kambing setahun cukup, masuk tahun yang kedua boleh kita buat korban, dan juga kalau akikah pun akikah lah. Itu ulama Hanafi. Lembu dan kerbau cukup 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Kitab tu peki tak betul. Kitab tu kena tasheh sikit. Bukan yang kedua. Cukup 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Kitab tu kalau hak ada tu peki situ, membekikan. Supaya lain kali bila kita baca, dia tak jadi samaran dan keliru. Aku mana pula ni cukup 2 tahun, masuk tahun yang kedua. Ada masuk tahun yang 3. Makna nak cukup bermolek,
2 tahun bermolek cukup. Masuk tahun yang ketiga. Pendapat ni sama dengan ulama Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i pun sama juga sini. Unta omong unta pula. Cukupnya 5 tahun. Lama. Ini sama dengan mazhab kita. Dan masuk pada tahun yang ke-6. Jadi unta yang kita nak buat gerban ni dia kena umur 5 tahun. Jadi tua dah sikit je, lama. Paling-paling kurang umur 5 tahun. Masuk tahun yang ke-6, ini masalah ittifaq ni antara pak mazhab. Cara unta begitu belaka. Nak umur 5 penuh cukup masuk tahun yang ke-6. Tu unta. Kita tengok mazhab Maliki apa yang dia kata. Kata fuqaha Malikiyah, kambing umurnya setahun Arabiyah. Dia bila setahun Arabi. Maknanya tahun tu dia dua, ada Hilaliyah, ada Qamariyah. Bila kita nak bila setahun ni, kita kena bila setahun dalam bulan Arab. Dia ada petekah bulan Arab dengan bulan hak Qamari ni. Hak Syamsi ni. Kita guna bulan Qamari. Bukan bulan Syamsi. Maknanya bulan hak hijrah lah. Hak hijrah ni dalam sebulan tu dia tak lakah daripada 30 hari. 29 hari ataupun 30 hari sebulan. Tapi kalau bulan hak Syamsiyah, bulan kita dok guna lah, Februari, Januari, apa ni, kadang-kadang 30, kadang-kadang 31, kadang-kadang 29 pun ada. Macam bulan 29 kata. Jadi tekah dia beza dua tu. Maka kita nak kira tahun dalam bulan hak di sini pendapat ulama Maliki ni kita kena kira umur setahun bulan hak Arabiyah. Walaupun bulan hak Syamsi tak cukup balas ke dia. Tak cukup hak bulan ni, bulan hak Arab, bulan Islam. 1 tahun cukup masuk kepada tahun yang kedua. Setahun cukup, lepas tu masuk pada tahun yang kedua. Cukup setahun bermolek kambing. Jadi awal lah umur dia tu. Masuk akan sebagai masuk yang jelas, seperti 1 bulan seminggu ke, nak masuk noh ngerti. Bersalahan biri-biri, maka memadai padanya semata-mata masuk. Dia syarat tak sama ulama Maliki. Kalau kambing ni nak masuk tahun yang kedua ni, paling-paling kurang sebulan, lepas pada masuk setahun. Tapi kalau biring ni masuk 2-3 hari pun tak apa dah, boleh kita gerubah. Itu dalam mazhab siapa? Mazhab Maliki. Lembu dan kerbau umurnya 3 tahun. Ini khilaf. Kita Syafi'i umur 2 ya. Dalam Hanafi 2 juga. Tapi Maliki kata nak umur 3 tahun dan masuk pada tahun yang ke-4. Jadi umur lembu di sini mazhab Maliki itu dia tua sikit. Paling-paling tak ada umur 3 tahun cukup dan masuk tahun yang ke-4. Jadi orang ni panggil berselisih di antara ulama Syafi'i kita. Unta 5 tahun cukuplah masuk pada tahun yang ke-6. Sama. Jadi dua mazhab dah tu. Ulama Hanafi pun baik, ulama Maliki pun baik. Masalah umur bagi unta sama lah. Ittifaq. Syafi'i kita pun sama juga. Hambali pun sama. Sebab tu kita kata umur unta dalam bab kurban ni ittifaq pak mazhab nak umur 5 tahun ke atas. Nak 5 tahun ke atas. Berkata fuqaha Syafi'iyah, ulama kita Syafi'i, unta 5 tahun
5 tahun ni lama juga, belah 5 tahun tu nak boleh buat kurban. Adalah kalau harga mahal pun. Asal 5 tahun lama tu belah ni. 2 tahun lembu tu pasal lama juga lah. 5 tahun masuk pada tahun yang ke-6. Sama. Ittifaq Pak Mazhab ni. Lembu dan kambing umur 2 tahun. Kambing ni kambing betul lah, bukan binging tak, binging lain. Lembu, kambing, kerbau, 3 jenis binatang hayawan ni dalam mazhab kita umur dia kena 2 tahun cukup dan masuk pada tahun yang ketiga. Baru sah nak buat kurban. Biri-biri kami biring. Umurnya setahun dan masuk pada tahun yang kedua. Kita boleh biring dah kalau nak cepat buat kurban. Tahun ni beli, bila sampai tahun depan bermulai setahun, masuk sehari 2, boleh kita buat kurban. Itu kalau biring-biring. Berkata fuqaha ul-Hanabilah. Apa yang mereka sebut di sini? Berkata fuqaha ul-Hanabilah, kambing umur setahun cukup sempurna. Jadi mafhum pada kata cukup sempurna ni tak syarat masuk tahun yang kedua dah. Kalau cukup hari ni, boleh kita kurban hari ni. Itu cukup sempurna. Dia tak ada kata dan masuk tahun yang kedua dah. Cukup bermulai. Hari ni cukup hari setahun. Esok masuk tahun lain dah sehari. Hari ni pun boleh kita buat kurban dah. Pasal cukup bermulai, cukup setahun, cukup sempurna. Lembu pula cukup 2 tahun sempurna. Sama. Jadi di sisi pendapat ulama Hambali dia tak syarat masuk. Tapi dia nak 5 tahun. 5 tahun tu kena cukup. Unta cukup 5 tahun sempurna. Makna tak syarat masuk tahun yang ke-6 dak. Dia cukup bermolek. Boleh kita buat. Itu secara Pak Mazhab. Omor-omor hayawan, omor-omor binatang yang kita akan buat kurban. Dari penjelasan tersebut, ternyatalah bahawa para fuqaha mazahib mereka berittifaq di atas ditahdidkan, mana disakatkan, disakatkan dan ditahdidkan umur unta 5 tahun. Semua ittifaq tu dah. Ulama Hanafi pun kata umur 5 tahun, ulama Maliki pun kata umur 5 tahun, ulama kita Syafi'i pun umur 5 tahun, ulama Hanabilah Hambali pun nak umur 5 tahun. Itu kalau unta. Tetapi berselisih mereka tentang lembu. Lembu ni tu dua pendapat. Ni kesimpulan dia ni, saat ni kita sebut dah. Dua pendapat mana? Umur lembu ni. Pada pendapat ulama Hanafi dan Hambali, Hanabilah dan Syafi'iyah, umurnya 2 tahun. Jadi jumhur ni. Hak tiga ni mazhab jumhur, dan pendapat fuqaha Malikiyah pula umurnya 3 tahun. Dia seorang yang kata jumhur umur 2 tahun belaka. Mereka juga berselisih pendapat tentang kambing. Pendapat yang lain pada fuqaha Syafi'iyah umurnya 1 tahun cukup sempurna kalau kambing. Dan pendapat ulama Syafi'iyah pula 2 tahun sempurna. Cukup molek dah. Itu boleh. Kemudian katanya qada hayawan yang dibuat berkorban ataupun hayawan yang memadai daripada berkorban. Binatang yang kita nak buat kurban yang memadai buat kurban ni. Ittifaq para fuqaha mengatakan memadai berkorban itu dengan seekor kambing ataupun biri-biri itu untuk seorang jua. Kalau kita nak buat kurban ni, kalau kambing seekor kita je lah, kita nak buat untuk orang lain tak boleh.
Kalau kita niat untuk demo boleh, tak ada apa. Memadai. Nah, ada apa kalau kita niat untuk nak beri pahala ke siapa tu lain. Dan memadai unta dan lembu itu daripada 7 orang. Kalau kita nak sorang pun tak ada apa, unta seekor, lembu seekor. Kalau kita nak bagi 7, kita ambil satu bahagian daripada 7 unta ataupun lembu, sah juga. Memadai. Dalilnya kerana hadis Jabir radhiyallahu anhu, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami bersembelih serta Rasulullah di Hudaybiyah. Hudaybiyah nama bagi tempat. Akan seekor unta daripada 7 orang. Unta seekor dibagikan 7 orang. Dan lembu pun 7 orang juga. Unta pun 7 orang, lembu pun 7 orang. Satu riwayat daripada Muslim, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji wa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin. Artinya keluar kami serta Rasulullah, berihram kami dengan haji, itu mana muhillin. Mana muhrimina bil haji. Kami niat ihram dengan haji. Rasulullah menyuruhkan kami beristirahat pada unta dan lembu. Bila nak gerbai ni kena pakat ambillah satu bahagian dalam lembu seekor ataupun unta seekor. Setiap 7 orang daripada kami pada seekor unta badanah. 7 orang unta seekor, 7 orang unta seekor. Ini dalil di antaranya boleh kita memadai 7 bahagian daripada seekor unta ataupun seekor lembu. Kata fuqahaul Hanabilah, harus seorang itu berkorban seekor kambing ataupun lembu ataupun unta. Berkorban untuk apa ni? Ahli rumahnya. Untuk ahli rumah. Semula seekor kambing untuk semua keluarga, semula seekor lembu untuk semua ahli keluarga. Mengikut pendapat ulama Hanabilah boleh. Dalil mereka berdasarkan kepada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshin an Muhammadin wa ali Muhammadin wa dhahha bi kabshaini amlahaini akranaini ahaduhuma an Muhammadin wa ummatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan seekor kibas untuk dirinya dan keluarganya. Beliau juga berkorban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih yang mempunyai tanduk. Satu kemudian daripada keduanya, satu daripada keduanya untuk beliau sendiri dan umat. Jadi satu seekor tu untuk dia dan juga umatnya. Dan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi daripada Abi Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Seorang laki-laki di zaman Rasulullah ni berkorban seekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli rumah. Boleh juga. Walau seekor kambing kita korban untuk ahli keluarga. Mereka memakankan daging kurban. Mereka memberi makan kepada orang-orang. Tuan rumah sendiri pun boleh makan.
Dan juga hak lain lagi dia sedekah pada fakir fuqara miskin. Jiran-jiran tepi rumah dia sedekah makan. Para fuqaha Malikiyah juga mengharuskan seorang berkorban seekor kibah. Boleh. Dan lembu, dan unta untuk dirinya dan ahli rumah. Boleh. Jadi sini sama dengan mazhab Syafi'i kita pun. Hal tu dia panggil termasuk kata sunat kifayah. Dulu kita sebut pada awal-awal hukum kurban. Ulama Syafi'i dia terbagi kepada dua, satu sunat ainin dan satu lagi sunat kifayah. Bagi orang yang seorang diri sunat ainin. Bila kita ada keluarga, anak, rumah tangga ni sunat kifayah. Kita gerbe memadai ahli keluarga dah. Atau sebut lepas mari dah buka tengok semula. Berkata fuqaha Syafi'iyah, berkorban seorang untuk ahlinya hasillah dengan sunat kifayah. Jadi kalau tak ada siapa dia buat dalam satu rumah tangga keluarga kita tak lepas sunat kifayah. Kita tak hasil sunat kifayah. Sifat-sifat hayawan yang dibuat kurban. Sifat-sifat hayawan yang disunatkan berkorban, iaitulah ittifaq para fuqaha tentang sifat hayawan yang disunatkan buat berkorban, iaitu kibah yang gemuk yang berwarna putih. Ini tak ada khilaf di antara ulama. Masalah ni di antara ulama tidak ada perselisihan dan khilaf. Semua mengatakan kibah yang gemuk yang warna putih itu sunat kita gerbai dengan itu, dan yang mempunyai tanduk, ada tanduk, dan yang tidak dikhasi, dan ini terlebih afdal pada yang dikasih pada pendapat jumhur fuqaha. Hak kasih dengan hak tidak kasih, hak tidak dikasih itu lebih afdal daripada binatang yang sudah dikasih. Kasih itu mana kasih putih itulah. Kasih dia Pak. Karena kibas itu ilaqah. Ataupun hayawan yang dikasih itu afdal daripada yang tidak dikasih pada pendapat fuqaha Hanafiyah. Sikit kita buat kesimpulan halmu masalah binatang yang dikasih lagu mana pendapat ulama. Jumhur di antara lembu yang kita kasih dengan tidak kasih itu afdal kita ambil lembu yang tidak dikasihkan. Itu jumhur. Lembu ada yang dikasih 2 biji dia, ada yang tidak dikasih. Pendapat jumhur mengatakan kita ambil lembu yang tidak dikasihkan biji. Itu afdal. Adapun ulama Hanafi mengatakan bahawasanya lembu yang kita dikasihkan butir saat itu lebih afdal daripada lembu yang tidak dikasih. Itu ulama Hanafi. Jumhur kata kita ambil yang belum kasih lah. Kerana kibas itu afdal daripada 1/7 daripada unta ataupun lembu. Ini pun sudah sebut tadi. Sudah sebut tadi. Dan sebab disunatkan ini sifat. Sifat tersebut ni. Sifat warna putih yang sebagai tibak sunnah Nabi. Dan berkata fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, kibas afdal daripada lakah. Baca dah sana tak? Naik ke atas mula. Seperti mana sabitnya pada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Jabir dan Siti Aisyah dan Abi Hurairah dan lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Itu binatang-binatang yang sah kita buat kurban. Sifat hayawan dan binatang yang tidak memadai untuk berkorban. Ini kalau kita buat pun tak sah. Jadi boleh makan daging lah. Ibadat kurban kita dia tidak jadi.
seperti terdahulu sebut pada pembahasan syarat-syarat udhiyah. Dulu kita sebut mari dah syarat-syarat udhiyah dulu. Jangan yang bersangat terkuruh, jangan yang buta mata, jangan yang kecok. 4 jenis hayawan yang tidak memadai untuk berkorban dengan ittifaq para fuqaha. Ittifaq ulama-ulama fiqh kata tak boleh kita nak buat korban. Iaitulah yang buta sebelah. Kalau buta dua, itu lagi aula tak boleh. Mata kalau buta sebelah satu pun tak boleh dah. Kalau buta sampai ke 2 belah, itu lebih lagi. Tak boleh kita nak buat korban. Buta ni tak kira lah. Buta dengan cocoh dia orang ke. Asalkan buta. Yang sakit. Yang sakit yang banyak lah. Yang jelas sakit. Dan yang kecok. Sebut dah dulu. Dan yang kurus. 4 jenis hayawan ni ittifaq ulama tak boleh kita nak buat korban. Yang kuruh ni yang bersangatan kuruh. Kalau kuruh sikit-sikit tak apa lagi. Hak kuruh sangat. Dalil mereka adalah hadis Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un la tujzi'u fil adahi, al-awra'u al-bayyinu awaruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja'u al-bayyinu zal'uha, wal ajfa'u allati la tunki. Apa maksud hadis ni? 4 hayawan yang tidak harus berkorban. Kita nak buat korban tak boleh. Kalau ada, sipir taruh dulu, pegaklah. Nak buat korban tak boleh. Satu yang ternyata butanya sebelah. Kalau buta 2, itu lagi aula pada buta sebelah. Yang kedua yang ternyata sakit. Sakit banyaklah, sakit teruk sikit. Yang ketiga yang ternyata kecok kaki. Capek kaki, nak jalan tu kecok. Tak boleh kita nak buat korban. Sebab tu masa kita perubah lembu kena beringat nak sembelih tu. Waktu kita nak sembelih tu, kena ikat tali jirak di kaki dia tu. Ikat tali jirak di kaki, kita tarik. Tarik tu dia rebah. Masa dia rebah tu kalau kakinya pergi patah, tak sah nak buat korban. Kena beringat sikit kah tu. Masa kita tarik kaki nak perubah lembu tu. Kalau tarik sampai ke lembu tu patah kaki, patah kuku dia kah, ataupun sakitlah lutut dia kah, maka lembu saat ni tak boleh kita nak buat korban. Pasal yang kecok, kalau kita lepas bangun jalan tak boleh, ada kaki 3. Hak tu heret saja atas tanah. Maka lembu tu tidak memadai kita nak buat korban. Hak nak jadi sangat waktu kita nak semulih tu nak jadi. Pasal kita beli dah lembu. Masa kita nak semulih kita ikat tali, kita tarik. Hak ni tarik kau ni, hak tu tarik kau tu. Lembu jadi kekai kaki patah. Rebah tu. Tak boleh kita nak buat korban. Kena beringat situ sikit. Tukar semulih nanti semulih je tak tahu dah. Kawan nanti semulih je bukan pisah nak bismillah je, dia mau tarik kaki je dah. Jadi akhirnya kita juga tak madak udhiyah, rugi kita. Nak kena beringat situ. Hal lain tak ada. Kalau nak buta waktu kita nak semulih tu dia tak ada tu. Kalau nak ada masalah kaki tu. Dan yang kuruh tidak ada lemak di dan segar. Dia panggil ke apa? Kita panggil segar. Lemak dalam tulis. Kita panggil, kita tulis dua. Dan segar ataupun serak. Apa bahasa dia sengerti? Kita panggil bahasa kampung kita serak. Tulis tu kan. Bila kita patah tu, di dalam tu kita getuk tu ada lemak dalam tulis. Apa dia panggil? Lemak tu lemak mata dah dalam tu. Ada setengah dia berahi makan.
Kalau tulis kaki lembu pun baik, tulis kambing pun sama. Dalai tulis gonggong lubai dia dalai hati, dia lemuk dia dalai. Itu kita panggil, orang tua sana dia panggil serah. Serah tulis dia panggil. Serah. Takut tak faham tak tulis tu. Yang tidak ada lemuk, lemuk tu di belakang dan serah, lepas tu dalam kurungan serah. Hak tulis tu, serah dengan serah tulis. Apa tu sengai lah. Bukan sengai. Nah, serah ni dengan ring tapi tulis set tu jadi ngor situ baiklah. Tulis set tak betul lah tu. Tulis set kena jadi serah dengan ring, huruf ring situ. Serah ataupun serah. Nak apa? Lemuk lah lemuk. Lemuk dalam tulis. Lemuk dalam tulis. Jadi kalaulah kita kata dia kuruh, dia binatang bila dia kuruh sangat ni, dalam tulis tak ada lemuk. Maka hal tu tak boleh kita nak buat kurban. Kuruh sangat. Dia tak ada lemuk dalam tulis. Dia bahaya kat kita ni kalau makan benda tu lemuk-lemuk tak boleh kat segi kita lah. Dari hadis tersebut di atas tadi, dalil di atas bahawasanya hayawan yang ternyata buta dan capek kecak dan sakitnya tidak sah diberkorbankan dengan dia, tak sah kecuali sedikit cacat yang tersebut. Kalau berapa kecak sikit-sikit tak apa. Dia nak berjalan tak boleh kaki. Kalau kecak sikit-sikit, makna cacat tak banyak lah. Maka tu dibolehkan kita buat kurban lagi. Lagi tu. Dan segala uyub yang lain itu, jadi hak pak disebut pada hadis itu ittifaq di antara ulama hak Nabi sebut. Pada banyak lagi benda aib, benda uyub, benda cacat dan cedera hak lain dikiaskan di atas uyub yang empat yang disebutkan pada hadis itu. Hal lain walaupun Nabi tak sebut tapi kita kiaskan. Iaitulah pada maknanya ataupun lebih keji lagi daripadanya. Seperti buta dua belah mata. Dalam hadis Nabi sebut a'wara. Aura ni mana buta sebelah. Kalau buta dua belah, itu lebih aulad, lebih utama lagi. Dan terpotong kaki putus terus, tinggal ada 3 putung. Tak boleh kita nak buat kurban. Karena demikian itu terhasil daripadanya kurang rasa daging. Daging tak sedap. Kita yang makan tak tahu rasa ni, kita tak kerti. Bila kita masak dia makan sedap tak tahu dah. Dan hadis tersebut di atas adalah khas, tetapi dikhandakinya umum hadis. Maka jadilah uyub pada pendapat fuqaha Hanafiyah itu seperti penjelasan yang ternyata di bawah. Anda tengok segala aib dalam mazhab Hanafi, kita ambil tahu sikit. Dia katanya tidak dibuat kurbankan dengan hayawan yang buta dua matanya. Binatang yang buta dua mata tak boleh. Dan yang buta sebelah matanya tak boleh. Dan yang kecok tak boleh juga. Dan yang kuruh tak boleh. Dan yang tiada gigi tak boleh juga. Adapun tanggal gigi untuk siapa umur tak apa. Ni gigi luruh habis dah tua. Tak boleh juga oleh Hanafi. Oleh Hanafi ni jangan dia keliru. Dan yang tidak telinganya pada asal kejadian, beranak tubik tu telinga tak ada dah, tak boleh juga. Dan yang terpotong kepala susunya, kepala susu tu diambil ni, terpotong kepala susu tak boleh. Dan yang terpotong hidung, dan yang makan najis. Lembu ni makan tahi, seperti tahi dan sebagai, tak boleh juga. Aib cedera dalam pendapat fuqaha Hanafi, tak boleh tu. Dan yang terpotong lebih banyak daripada sulus telinganya. Sulus ni 1/3. Telinga dia tu kalau cari terpotong cabuk luruh 1/3, maka tak boleh nak buat kurban. Dalam Hanafi ni, dalam Hanafi. Pada dalam mazhab kita tadi lagu mana? Ataupun ekornya, ekor putus,
tak boleh juga. Maka ini segala uyub, segala aib, segala keaiban dan segala cacat cedera ni menegahkan daripada sah udhiyah. Semua hak ni tak boleh kita nak buat berkorban. Apabila ada dah uyub itu pada ketika membelinya. Segala cacat tadi tu masa kita beli tu dia ada dah. Adapun kalau lepas daripada kita beli, tengok. Adapun kedatangan uyub itu kemudian daripada sudah membeli. Masa kita beli tak ada. Bila kita bawa balik tak rumah tu kita duduk tamak di dalam kandang, kita tengok-tengok. Mata buta sebelah lah. Ataupun kita katanya kecok lah. Maka ada padanya tafsil. Jika ia orang yang ada kemampuan tuai yang nak buat kurban tu, maka digantikan dengan yang lain. Kalau kita duit ada, kita beli suku. Dan jika ia pakai, nak beli hak mula-mula pun hipung lama dah duit. Lepas tu nak beli hak lain, tak ada duit dah. Maka binatang hak dalam kandang kita tamak tu dia cedera dah. Tapi cedera selepas daripada kita sudah beli. Maka hak tu memadai boleh kita buat kurban. Dalam pendapat hak ni hak Hanafiyah. Kita ambil tahu hukum dalam mazhab dia sikit. Dan harus berkorban dengan hayawan yang tidak mempunyai tanduk. Binatang tak ada tanduk boleh nak kurban. Sama dalam mazhab kita, tanduk ni bukan syarat. Ataupun yang terpecah, mana yang patah tanduk. Pecah mana patah. Kerana tanduk itu tidak bersangkut paut maksud dengannya. Tanduk ni dia tidak melarat sampai daging tak sedap. Sebab tanduk ni kita tak ada makan dia. Dan hayawan yang dikasih harus kita berkorban dengan binatang yang dikasih. Bahkan pendapat bagi ulama Hanafi, aula kita korban dengan binatang yang dikasih. Walaupun bagi tadi aula hak tu lagi, hak kita kasih. Kerana dagingnya lebih lazat dan sedap. Dan yang penyakit kurak, yang gemuk, itu harus juga. Lembu yang ada penyakit kurak, jadi gudih gatal lah. Tapi dia gemuk, boleh kita buat korban. Kerana kuraknya itu ada pada kulit dan tidak kurang pada daging. Dia tidak melarak sampai daging di dalam. Tak sekadar kata di belulai dia tu. Itu boleh kita nak buat korban. Itu lebih kurang dalam pendapat ulama Hanafiyah. Para fuqaha Malikiyah pula mereka berkata tidak memadai pada hayawan-hayawan yang mempunyai uyub yang disebutkan pada hadis yang tersebut, yang terdulu sebut Nuh, 4 uyub. Yang mata buta, yang kecok. Hak sebut lepas dah tu, kalau kita nak buat kurban pun dia tak sah. Dan tidak memadai yang buta 2 mata. Tak boleh. Dan yang gila selama-lama. Binatang yang gila tak boleh. Lagu mana binatang gila kita tak kenal. Binatang gila dia ada. Orang biasa belah lembu, biasa belah kambing dia kenal. Lembu ni gila kata ni. Wallahu alam tak kenal lembu gila lagu mana. Tak sah kita nak korban. Dan yang terpotong satu juzuk daripada juzuk-juzuknya yang asli ataupun yang zaidah, yang lebih. Bila terpotong, bila jatuh satu juzuk daripada jasad tubuh dia, terpotong juzuk hak asli ke, juzuk hak lebih. Makna juzuk hak lebih ni, ya kalau hak asalnya telinga tu 2 je. Tapi telinga 3 lembu ni. Lebih besar dia panggil. Lepas tu putus telinga hak yang ketiga tu. Tak boleh dengar. Juzuk yang zaidah dia panggil. Juzuk yang zaidah. Dan yang penyakit kurat. Ini tak boleh juga dalam pendapat ulama Malikiyah. Dan yang terlalu tua. Beli lembu tua dah. Umur 15 tahun lembu. Tak. Tua lembu. Jadi daging dia kerah dah.
Lagipun nak gemuk tak gemuk dah. Jadi kalau kita semula tu tak boleh makan lah hari tu lah tu, kena rebuh hotel 2 hari. Tua sangat, tak sah. Dan yang ketiadaan suara pada semula jadi. Golekkan lembu dia suara ada bila dia teriak. Tak. Tapi lembu ni suara tak ada di mula jadi lagi. Senyap, gemuk. Comel lah tubuh lembu tu, cuma suara tak ada. Dalam ulama Maliki kata tak boleh nak buat gerbel. Sebab sorok. Kalau kira-kira mari sorok bukan bergantung dengan daging pun. Mungkin ada dalil yang muzhab dia dah tu. Dan yang tuli telinga. Kita nak tahu mana tuli tak tuli tak. Tahu takut jenis lembu kena tuai kan. Tuai dia buat paling tengok tuai. Tu tak tuli telinga tu. Dua kali gitu. Tuai dia kata buat tak tahu. Tu telinga tuli apa kali. Ni wallahu alam. Kena tanya ahli yang bela lembu lah. Telinga tuli lagu mana kita tak tahu. Cuma kita tulis dalam mazhab Maliki, masalah lembu bila telinga tu tuli, hukum tak boleh kita nak buat kerbau. Dan yang busuk bau mulut. Lembu ni ya busuk tu busuk belaka, tapi ia bukan busuk sangat. Mana ada lembu bunuh gigi? Tak ada dah. Lembu ni hak busuk mulut sangat tak boleh juga dalam mazhab Maliki dah. Dia kira sampakan mulut lembu. Dia kira gitu lalu. Tuai pun 3 hari sekali. Yang busuk bau mulutnya tak boleh juga mazhab Maliki ni. Dan yang haluh kedua telinga. Jadi kalau tengok tilik kepada syarat-syarat mazhab Maliki ni romek sikit ni kira halusi sangat dia panggil. Telinga kalau halus sangat tak boleh juga. Nak telinga sederhana lah. Seolahnya kitab tu kena peki bukan segala. Seolah-olahnya kitab tu peki. Tak baca tak tu baik situ. Seolah-olahnya dijadikannya dengan ketiadaan telinga. Telinga ada tapi kecil sangat. Supaya telinga tak ada. Itu seolahnya. Kitab seolah-olahnya dijadikan dia dengan ketiadaan telinga. Jadi telinga halus sangat tak sah. Dan yang ketiadaan ekornya. Lembu tak ada ekor. Tak kira lembu atau kambing dah. Ekor tak ada. Itu pun tak boleh kita nak gerbek. Mana yang tak ada ekor ni tak kira. Tak ada daripada asal kejadian lagi ke. Ataupun tak ada tu kedatangan baru sama. Tak boleh. Dan yang kering ambing susu. Sari susu dia tu kering. Nah sebuah kalau hak tino. Kalau hak jatuh dia tak ada mula dah. Dan yang patah tanduk. Mana yang pecah tanduk, pecah patah. Itu pun tak boleh kita nak buat gerbek. Dan yang lupuk kebanyakan giginya dengan sebab dipukul ataupun sakit. Gigi tu banyak hak luruh dah. Gigi dia luruh banyak dengan sebab dipukul oleh tuai lembu ke, ataupun dengan sebab dia sakit sampai akan luruh gigi. Ada lagi tapi tak banyak. Maka tak boleh juga tu. Tidak dengan sebab tua. Jadi kalau gigi tu tanggal dengan sebab dia umur tu banyak, hak tu boleh gerbek. Dan yang terpotong 1/3 ekornya. Bahkan lebih 2/3 akan terpotong. Mana ekor tu masih ada lagi. Tapi kena potong kerak dah. Tak boleh. Ataupun terlebih banyak daripada 1/3 telinga. Pahal di situnya kalau 1/3 tu boleh lagi. Lebih daripada 1/3 tak boleh. Berdasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal uzna wa alla nudhhiya bi muqabalatin wala mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'a. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kami memperhatikan mata dan telinga. Nabi suruh perhati juga mata dengan telinga masa nak gerbek. Masa kita nak beli lembu nak buat gerbek, nak perhati tengok hati.
Hanti-hanti tengok katik. Dan bahawa tidak berkorban kami dengan kambing yang terpotong telinga sebelah hadapan, serta ditinggalkannya bergantung. Putus telinga pada bergantung, itu tak boleh. Dan tidak pula yang terpotong telinganya sebelah tepi, di telinga belakang ni. Dan juga yang pecah telinga panjang, cari jadi panjang. Dan yang cari telinganya jadi bulat, ataupun jadi musim cari. Semua binatang ni Nabi Nabi lari pada berkorban. Dan sah berkorban dengan hayawan yang dijadikan dengan ketiadaan tanduk. Mazhab Maliki lagi ni, tak ada tanduk pada asal kejadian lagi. Dan hayawan yang lemah daripada berdiri, sah korban juga. Sebab apa lemah pada berdiri ni? Kerana banyak daging. Lembu ni belah sungguh. Ada lembu yang besar sampai 900 kilo dah. Bagi kita kata tak? 900 kilo berat dia. Makan upai semata. Akhirnya nak bangun tak gerak. Nak bawa tubuh tu tak gerak. Boleh korban tak? Boleh. Bukan tak boleh berdiri dengan sebab patah kaki. Dengan sebab banyak daging. Dia gemuk sangat. Itu boleh. Dan yang patah tanduk daripada tunjang. Tunjang je. Bukan patah atas tak, patah pas dalil lagi. Ataupun boleh. Ataupun patah hujungnya jika disemuh. Disemuh mana tumbuh semula lah. Dia tumbuh semula pula. Dia kalau patah hujung, dia akan tumbuh semula pula naik ke panjang. Tapi kalau patah tunjang dalil tu dia tak naik dah tu. Itu pun boleh buat korban. Kemudian kita tengok kepada pendapat dalam mazhab kita sikit. Fuqaha Syafi'iyah mereka berpendapat tiada memadai berkorban dengan hayawan yang uyub yang dinaskan di dalam hadis tadi. Jadi kita dah sebut tadi masalah binatang yang sebut dalam hadis nas, hak kata aib tu tak boleh berlaku. Dan tidak mudarat sedikit uyub. Jadi kalau cacat sedikit tak apa yang dinaskan pada hadis. Jangan banyak. Kodah sikit-sikit tu boleh. Tetapi tidak memadai hayawan mempunyai penyakit kurak. Binatang kurak ke tubuh dalam mazhab kita tak boleh. Zatul jarabi dia panggil. Sekalipun sedikit tak boleh juga. Cari ilmu hak walak. Dan tidak memadai juga yang buta dua belah mata dia. Dan yang gila, ini mazhab kita belakang. Dan yang terpotong setengah telinga. Terpotong dengan carik suku tu tak sama. Telinga terpotong ni cabut terus. Dia soyak, dia carik, lepas tu dia gugur. Hak tu tak boleh. Adapun kalau kau dah carik saja tu ada lagi tak apa. Lembu hak biasa tebuk lubang tak apa juga. Hak ada tanda telinga tu kan. Kebanyakan lembu tu dia bersubah buat tanda nombor berapa. Amah tu kalau dah sikit tak apa, dia boleh kita buat lebih. Dan setengah lidahnya. Lidahnya kerak demo. Abang lidah tu makan ni tu sekalipun sedikit. Kenapa tak boleh kita korban dengan binatang saning? Kerana hilang juzuk makul, juzuk makan ni. Dan iaitu kurang daging. Jadi bila lah terpotong daging dia tak ada kurang. Padahal kalau kita kira mari telinga mana daging ada apa, tapi telinga pun satu juzuk yang kita makan juga. Sebab tak boleh. Nota kaki dan belakang bawah tu dah rajukkan lagi kitab murni dan kitab muhazzab tu mazhab Syafi'i. Dan harus berkorban dengan hayawan yang dikasihkan 2 bijinya. 2 biji itu kita kasih dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh kita korban. Kita dah sebut dulu binatang yang dikasih dalam mazhab ataupun hak jumhur boleh kita buat korban. Dalam Hanafi aula kita korban dengan binatang yang dikasih. Adapun perbuatan kasih itu harai suku. Sebab kita menyakiti dia.
Lembu yang dikasih itu sah kita buat kurban. Sudah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsaini mawju'aini lillahi ta'ala. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas yang dikhasikan kedua bijinya kerana Allah. Ini pada hadis ni kalau kita tengok riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah, maka Nabi kita satu ketika dia buat kurban dengan kambing kibah yang dikasihkan 2 biji dia. Lepas mari dah tak ada sebut dak. Sini ada satu hadis yang menunjuk kata boleh kita kurban dengan binatang lembu baik, hak mana kita kasih butir. Akan tetapinya hayawan yang tidak berkasih itu afdal daripada yang dikasih. Ini mazhab Syafi'i. Oleh Hanafi tadi, kita klik Hanafi semula, yang dikasih lebih daripada yang tidak dikasih. Itu mazhab Hanafi. Dan tidak mudarat hayawan yang ketiadaan tanduk pada asal kejadian. Ada mazhab kita lagi ni. Binatang itu pada awal kita ada tanduk, tak boleh. Dan hayawan yang patah tanduk, boleh kurban tak binatang patah tanduk? Boleh. Dalam mazhab kita beli lembu kelik rumah, kita pelaga-pelaga sama dia, tengok pagi esok patah tanduk, boleh buat kurban. Tak apa tu. Sekalipun berdarah ketika patah tanduk, boleh juga. Tetapi hayawan yang mempunyai tanduk itu afdal dan aula. Lepas mari dah lah anak moleknya kita ambil ada tanduk. Kerana hadis khairul udhiyati al-kabsul aqranu. Sebaik-baik udhiyah itu kibah yang mempunyai tanduk. Dan tidak mudarat berkorban dengan hayawan yang hilang sebahagian daripada gigi ataupun terlebih banyak. Kalau gigi tak ada setengah ke tak apa, gerbai boleh. Maksud tidak mudarat ni mana boleh kita gerbai, tidak mudarat. Tidak jadi tak sah tidak lah. Dan memadai yang patah giginya. Patah bukan hak cabut dah, hak cabut siapa umur dia. Dan mudarat mana tak boleh ni? Pada yang hilang semua gigi. Gigi tak ada berlaku. Nah, hak tu adalah mazhab Syafi'i pun mengatakan tak boleh juga tu. Seperti demikian juga tidak mudarat hayawan yang terbelah telinga dan yang cari. Telinga cari. Banyak orang tanya buat telinga ni. Lagu mana lembu bila telinga cari? Tak apa, gerbai boleh. Telinga cari, telinga soyok kita panggil. Dia soyok telinga. Tapi dia tak jatuh. Ataupun telinga tebuk sikit. Dan yang berlubang telinganya, bekas tebuk. Lepas tu kita kata-kata di lembu kalau dia belah dengan banyak-banyak, dia tanda di telinga. Dia tebuk dubes pada puting dubes okak, puting okak. Dia buh masuk nombor-nombor berapa nombor lembu situ, maka tu boleh kita buat pada pendapat yang sah. Tetapi dengan syarat tidak gugur pada telinganya sewaktu dengan demikian. Ya gugur banyaklah, kada sikit kenapa lubang tu bahasa dia. Karena itu tidak mengurangkan sedikit pun pada daging. Kesimpulannya, tiap-tiap barang yang mengurangkan daging itu tidak harus berkorban. Itu mazhab kita. Sebab yang bawa pada kurang daging, hilang daging, tak boleh. Dan harus berkorban dengan barang yang tidak mengurangkan daging. Cari saja tak mengurangkan daging, maka boleh kita nak buat kurban itu. Satu pendapat lagi. Pendapat fuqaha ul-Hanabilah, tidak sah berkorban dengan hayawan yang terlalu kuruh. Sama mazhab kita juga, kuruh sangat tu. Dan yang buta sebelah mata, dan yang buta kedua mata, tak boleh. Dan yang ternyata kecok, dan yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Lembu ni sakit nak berubat tak jadi dah, nak gerbai tak boleh lah. Dengan penyakit yang merosakkan daging. Tuhan balik kata. Seperti penyakit kurak dan sebagainya. Kurak ni jadi kata ke tubuh dia.
dia akan membawa kepada rusak daging dalam tu. Dan yang hilang lebih daripada separuh telinganya ataupun tanduknya, itu pun tak boleh juga, tak sah gerbek. Separuh telinga ataupun tanduk yang hilang, yang cari terus. Dan memadai hayawan yang dikasih. Ini termasuk jumhur kan ni. Hanbali, Syafi'i, boleh, Maliki. Dan tidak memadai yang terpotong zakat serta 2 biji telur. Jadi kalau hak kasih tak apa, kasih ni dia biji je. Hak ni zakat-zakat pun dia buat belakang, sawak dia. Tak sah tu. Dari Hanbali. Dan memadai hayawan yang tidak mempunyai tanduk pada asal. Daripada asal kejadian beranak tak ada tanduk dah, boleh. Dan yang halus telinga ataupun tidak ada telinga pada asal lagi, beranak telinga tak ada dah, boleh kita kurban. Dan yang tidak ada ekor ataupun terpotong ekor, juga memadai hayawan yang buting, termasuk unta, lembu dan kambing. Boleh belaka ada masalah buting apa, sah kita kurban. Kemudian kita berehat dulu, kita sambung tadi pula. Sifat-sifat yang dimakruhkan pada hayawan yang buat udhiyah. Setakat tu dulu. Kita sambung, kita rehat lebih 20 minit ataupun setengah jam. Kita royak dah bagai masalah nazar ni. Tak satu soalan. Jadi masalah lembu nazar, gerbai nazar ni, kalau orang tanya kita, masalah kita duk tarik lembu, duk heret lembu lah. Ataupun dia mau tanya kita, tahun ni pakcik gerbai ke tak ni? Gerbai. Waktu dia tak jadi nazar. Kerana masalah nazar ni dia kena binatang ataupun benda tu yang muayyan, yang tertentu. Kalau kita kata kita nak gerbai tahun ni, tak ada nazar lagi. Hak nazar pada hukum ataupun nazar pada hakikatan tu, supaya kita duk bawa lembu tu. Kita bawa lembu ni lembu kahwin ni, dia kata nak gerbai tahun ni. Ataupun ja'an tu hadhihi, tapi bahasa Arab kita tak kecek lah tu. Aku jadi lembu ni gerbai, tu jadi nazar. Sebab kita tertentukan muayyan lembu yang kita nak gerbai. Kita ta'yin. Adapun semata kita kata kecek sama-sama kita, lagu mana demo gerbai ke tak tahan ni? Anak nak gerbai, lembu duk mana tak tahu lagi. Tu tak jadi. Tak. Itu tak jadi. Mari kita sebut dah bab nazar. Tak. Kemudian satu lagi masalah binatang ahli dengan binatang wahsi. Ya binatang ahli, binatang wahsi ni, binatang hak dalam bukit satu, binatang hak dalam kampung so. Binatang hak kadang-kadang dia serupa dengan hema wahsi, hema ahli. Tak. Hema ahli ni hema hak orang kampung duk bela. Hema tu tak boleh makan tu hukum dia. Hema ahli, hema serupa dengan arak duk bela tu lah. Hema tu hema ahli, hukum tak boleh kita nak semulai makan. Tapi kalau hema wahsi ni, kita pun tak biasa tengok juga semua-semua kita ya. Hema wahsi ni hema orang tak ada bela. Duduk dalam gunung lah bukit. Itu je boleh makan. Bila kacuh hema ahli dengan hema wahsi, dia tubik beranak kedua tu jadi satu binatang. Maka binatang tu duduk kilah mari kata setengah boleh kita gerbai, setengah tak boleh kita gerbai tu. Binatang yang kacuh di antara ahli dan wahsi. Hak dia, hak dalam hutan dengan hak dalam kampung. Tak. Kadang-kadang binatang tu hak dalam hutan pun boleh makan, dalam kampung pun boleh makan, pun air kan. Ada kira hutan kampung boleh higak takak semula boleh tu. Itulah itu lebih kurang masalah hak. InsyaAllah kita sambung lagi lepas pada terlihat sekejap.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana wa arifna wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.